Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan lihat untuk bab 3 iaitu topik penakkulan logik. Okey, untuk topik penakkulan logik ni, okey sekejap Jadi untuk topik penakkulan logik ada beberapa perkara yang kita kena faham. Antaranya penakkulan logik ni secara ringkasnya contohnya kalau kita macam nak berhujah lah. Kalau kamu biasa tengok hujah yang dilaksanakan dalam parlimen Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara yang diorang berbahas dalam Dewan Rakyat dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan hujah-hujah. Okey, so hujah-hujah tersebut adalah untuk kita berbahas dengan pihak lawan. Kita ada kita punya apa ayat kita dan apa kita punya hujah kita dan kemudiannya kita akan saling berbahas. Sama ada siapa punya hujah adalah yang lebih baik antara satu sama lain. Itu antara dia punya pengandalan dia lah. Okey, ataupun biasanya diguna pakai di dalam kita punya apa nama ni mahkamah. Mahkamah. Okey, macam seorang peguam dan sebagainya, mereka nak apa nama ni, nak menyampaikan hujah, nak menyatakan bahawa mereka punya adalah betul. Jadi mereka menggunakan hujah-hujah tersebut untuk mematahkan pihak lawan punya hujah. Okey. So hari ini kita tengok kepada yang pertama iaitu bagaimana kita nak mengenal pasti sesuatu ayat pernyataan. Okey. Jadi kena tahu beza dulu. Bagaimanakah ayat pernyataan? Ayat pernyataan ni secara ringkasnya adalah berasal daripada pernyataan. Pernyataan ini merupakan asasnya adalah daripada ayat nyata. Okey, kamu ada belajar bahasa Melayu kan? So, ayat nyata. Macam manakah ayat nyata? Okey, ayat nyata ni adalah satu ayat yang lengkap. Okey, dia mestilah ada dia punya objek, ada dia punya predikat dan sebagainya. Okey, dan ayat tersebut nombor satu dia paling senangnya kita nak kenal pasti adalah kita boleh tentukan kebenaran. Okey. Kita boleh tentukan kebenaran sesuatu ayat tersebut. Okey. Sesuatu ayat. Maknanya kalau kita boleh uji ayat tersebut, sama ada ayat tu kita boleh kata okey ayat ni betul. Okey, ataupun ayat ni adalah ayat yang salah. Okey, maknanya di situ dia merupakan ayat pernyataan. Contoh mudah. Contoh paling mudah adalah okey, katalah saya kata okey 1 tambah 2 sama dengan 5. Okey, maknanya kat sini kamu boleh kata cikgu salah. Kenapa salah? Okey, nampaknya situ kita boleh tentukan sama ada nombor ni adalah betul ataupun salah operasi penambahan ni kan. Jadi bila kata salah, maknanya kita boleh katalah dia merupakan satu ayat pernyataan. Sebab kita boleh tentukan dia punya betul ataupun salah. Dalam istilah kita, kita gunakan benar atau palsu. Okey, dalam istilah untuk topik bab 3 ni, penakkulan logik, kita gunakan istilah benar ataupun palsu. Okey, so benar adalah untuk betul, palsu adalah untuk salah. Okey, nampak? Ini contoh paling mudah lah. Ataupun yang kedua, kita boleh kata contoh. Okey, contoh yang kedua, kita boleh katakan contohnya, saya lapar. Okey, saya lapar. Okey, macam mana kita nak tentukan kebenaran dia? Okey, betul ke, salah ke? Okey, betul ke dia lapar? Ataupun salah ke dia lapar kan? Jadi ayat macam ni, kita tak boleh tentukan kebenaran dia. Okey, so bila tak boleh nak tentukan, maksudnya kat sini, dia bukan merupakan ayat pernyataan. Okey, kita tengok dengan lebih lanjut, berdasarkan kepada contoh yang dia beri. Okey, dalam buku teks, kamu boleh tengok dalam contoh 1. Di sini dikata, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah satu ayat pernyataan ataupun bukan pernyataan. Ingat kalau pernyataan maknanya dia mesti boleh tentukan kebenaran. Kalau bukan pernyataan maknanya dia tak boleh tentukan kebenaran. Okey, macam contoh yang pertama. Tolong. Okey, tolong hantar buku kerja. Okey, so sekarang ni ayat ni boleh tentukan kebenaran ke tidak? Okey, so jawapannya adalah tidak. So bila kata tak boleh tentukan kebenaran, maka dia bukanlah satu pernyataan.
Kenapa? Satu lagi kita boleh tengok kat sini ada perkataan tolong. Okey, so bila ada ayat perkataan tolong, maknanya dia bukan ayat penyataan. Dia adalah ayat yang menyertai ayat bentuk seru. Maksudnya dia meminta sesuatu. Okey. Kemudian yang kedua dia kata Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okey. Betul ke? Menara Kuala Lumpur merupakan menara paling tinggi kat Malaysia. Okey. Betul atau salah? Okey, maknanya kalau kat negara kita, okey, Menara Kuala Lumpur bukan merupakan menara paling tinggi di Malaysia. Okey, betul kan? Tengok sini. Kat sini dia ada tulis ni. Menara Kuala Lumpur terletak di kemuncak Bukit Nanas. Menara Kuala Lumpur dengan ketinggian 421 meter ialah menara komunikasi yang ketujuh paling tinggi di dunia dan paling tinggi di Asia Tenggara. Okey, dia merupakan menara komunikasi yang paling tinggi di Asia Tenggara, maknanya paling tinggi kat Malaysia lah. Tapi dalam konteks komunikasi. Okey, selepas daripada itu kita ada menara berkembar Petronas. Okey, menara berkembar Petronas adalah menara yang paling tinggi dekat negara kita. Maknanya kat sini, okey, Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Kita boleh tentukan kebenaran dalam aspek menara komunikasi, dia merupakan menara yang paling tinggi. So, ayat itu merupakan ayat yang benar. Okey, maknanya kat sini kita boleh tentukan kebenaran. Kita boleh bincang dia punya kebenaran dia. Okey, betul ke dia paling tinggi ataupun adakah ada yang lain yang lebih tinggi daripada Menara Kuala Lumpur. Okey, kemudian yang C. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Okey, ini terus terang. Terang kita nampak bahawa ini merupakan ayat tanya, bukan ayat nyata. Okey, kenapa? Sebab kat sini kita ada, okey, sebab kat sini kita ada tanda soal. Dan di depan ini pun kita ada perkataan bagaimanakah. Okey, so kat situ menunjukkan bahawa dia bukanlah satu ayat, okey, pernyataan. Okey, yang seterusnya D. D kat situ dia bagi kepada kita X tambah 3 sama dengan 5. Okey, kalau tengok macam hampir sama dengan contoh yang cikgu bagi tadi. Iaitu 1 tambah 2 sama dengan 5. Okey, tapi sekarang ni kalau kita lihat dia kata dia bukanlah satu pernyataan yang benar. Kenapa? Sebab dia adalah X kat sini kita tak tahu nilai dia. Jadi bila tak tahu nilai, macam mana kita nak tentukan dia punya kebenaran? Okey. So, bila tak boleh nak tentukan dia punya kebenaran, maknanya ini bukanlah satu ayat pernyataan. Okey. Sebab apa? Sebab X kat sini tidak tahu nilai. Melainkan kalau dia bagi, contohnya dia bagi 3 tambah 3 sama dengan 5. Okey, kita tahu salah ni. Kenapa salah? Okey, maknanya kat sini kita boleh tentukan kebenaran. Okey, sebab kita dah tahu nilai dia. Tapi dalam kes ini, X kat sini kita tak tahu dia punya nilai. Okey, yang terakhir. Yang terakhir dikata negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Okey, betul ke negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8? Maknanya bila kita boleh mempersoalkan macam tu, maknanya dia merupakan ayat pernyataan. Kita boleh kata betul ke? Negatif 6 lagi kecil daripada negatif 8. Okey, salah, negatif 6 lebih besar daripada negatif 8. So maknanya kat sini kita boleh kata ayat ini merupakan ayat yang salah, ayat ini merupakan ayat yang betul ataupun benar. Okey, maknanya kita boleh tentukan kebenaran, maka soalan E ini merupakan pernyataan. Okey, kita tengok yang seterusnya untuk lebih faham. Okey, ini dia sikit aktiviti. Okey, contoh 2. Okey, contoh 2 kat sini dia kata, tengok bukan semua pernyataan matematik adalah benar. Macam contoh tadi kan. Okey, nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik itu boleh ditentukan. Okey, so macam yang saya bagi tahu, pernyataan ini ada 2. Okey, pernyataan ini ada 2. Satu ada pernyataan yang salah, yang kedua kita ada satu pernyataan yang benar. Okey, benar ni maknanya betul lah. Okey, dan kalau salah ni kita panggil palsu. Dalam konteks bab ini kita panggil palsu. Okey, kita ambil contoh. Okey, contoh yang pertama A. Dia ambil X tambah Y
Okey, kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. Okey, di mana X tak boleh sama dengan kosong dan Y pun tak boleh sama dengan kosong. Okey, so dalam konteks ini merupakan satu ayat penyataan. Okey, cuma kita nak tahu adakah dia benar ataupun palsu. Okey, so cara dia, kalau kita nak tentukan dia punya kebenaran, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kira. Kalau melibatkan operasi matematik, macam contoh yang kat sini, okey, semuanya melibatkan operasi matematik, maknanya kita kena buat kira-kira. Sama ada dia benar ataupun dia palsu. Okey, so seterusnya, kita ambil contoh yang lain. Cikgu ambil contoh yang mudah sikit untuk kita faham tentang salah atau benar ini. Contoh saya kata SMK Mersing. Okey, terletak di Johor Bahru. Okey, so sekarang ini merupakan ayat penyataan kan. Cuma saya nak tanya kat sini, adakah dia betul ataupun salah? Okey. So dalam konteks ini jawapannya adalah benar. Palsu. Sebab apa? Sebab SMK Mersing terletak di Mersing, bukannya terletak di JB. So ini merupakan jawapan yang ayat penyataan yang palsu. So dalam konteks soalan A kat sini dia bagi, maka kita boleh tentukan dia punya nilai kebenaran dengan membuat kira-kira. Kita tengok contoh. Okey, kat contoh ni dia kata andaikan bahawa Y merupakan 3 dan X sama dengan 2. Okey. So, kamu ada X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. So, kita andaikan bahawa X sama dengan 2, Y sama dengan 3. So, gantikan. Okey, gantikan tengok yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kiri dulu. So, kalau yang sebelah kiri ni 2 tambah 3 kuasa 2, maknanya sama dengan, betul tak sebelah sini? Ni 2 kuasa 2 tambah 2 Y itu 3 tolak dengan 3 kuasa 2. So 2 tambah 3 sama dengan 5 kuasa 2 dapat 25. Di sini 2 kuasa 2 4 tambah 2 darab 2 4 darab 3 12 tolak dengan 9. Okey. 25 sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 16. 16 tolak 9 sama dengan 16 tolak 9 kita akan dapat sama dengan 7. Okey. So adakah 25 ni sama dengan 7? Tidak. So kat sini maknanya 25 sebenarnya bukan sama dengan 7. So kat sini dia akan jadi palsu. Sebab apa? Sebab 25 tidak sama dengan 7. Tapi dalam penyataan dia kata 25 adalah sama dengan 7. Okey. So itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok yang kedua B. B ni dia kata apa? X tambah 5 kuasa 2 kecil daripada kosong. Di mana X ini merupakan R. R itu adalah real number. Real number ni maknanya nombor bulat. Okey. So dalam konteks B, katalah nombor bulat maknanya dia boleh jadi apa-apa nombor. Dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Katalah kita ambil sini X sama dengan 7 contohnya. So 7. Jadi 7 tambah 5 kuasa 2 kurang daripada kosong. So 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 kuasa 2 sama dengan 144. Adalah kurang daripada kosong. Betul ke 144 kurang daripada kosong? Salah. So bila salah maknanya ini adalah penyataan yang palsu. Okey. C. Dia kata 2 tambah 6 darab 4 adalah lebih besar daripada 4 tambah 6 darab 2. So nak tentukan kita kena kira. 2 tambah 6 darab 4 lebih besar daripada 4 tambah 6 darab dengan 2. So 6 darab 4 sama dengan 24. Dan, sorry. Kita betulkan sikit. 24. Sini 4 tambah 6 darab 2 sama dengan 12. 2 tambah 24 sama dengan 26. 4 tambah 12 sama dengan 16. Betul ke 26 lebih besar daripada 16? Betul. So maknanya ini adalah pernyataan yang benar. Seterusnya yang terakhir. 2 merupakan faktor bagi 8.
Okey, benar ke 2 merupakan faktor bagi 8? Okey, benarlah. Maknanya sebab apa? Sebab 8 kita boleh bahagi dengan 2, dapat 4 kan? So benarlah. Okey, so maknanya ini merupakan pernyataan yang benar. Okey, yang terakhir sekali dia kata apa? 257 merupakan nombor perdana. Okey. So betul ke 257 merupakan nombor perdana? Okey. Sebenarnya nombor perdana tu ada banyak. Okey, 257 itu merupakan sebahagian sahaja. Maknanya dia tidak memenuhi contoh yang sepatutnya. Kalau kita tengok dekat sini, okey, nombor perdana merupakan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Okey, so maknanya 257 itu tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan nombor perdana. Okey. So ini merupakan pernyataan yang palsu. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, kat sini kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni dia bincang apa? Tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Kalau palsu, buktikan. Okey. Sama sekali lagi, sama. Cuma tadi dalam bentuk matematik punya pernyataan. Sekarang ni dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi kita nak tentukan kebenaran untuk ayat. Macam manakah caranya? Jadi kita kena buatlah satu-satu juga. Okey, semua poligon mempunyai perpenjuru. Okey, so poligon. Adakah poligon mempunyai perpenjuru? Okey, apa makna perpenjuru? Poligon ni macam ni bentuk gini bentuk. Termasuklah segitiga, okey, petak, lepas tu pentagon, okey, hexagon. Ini contoh. Okey, perpenjuru ni apa? Perpenjuru ni maknanya ni. Bila kita buat garisan, okey, maknanya bila kita lipat kertas ni, dia akan jadi dapat sama besar. Okey, ni kita panggil perpenjuru. Okey. Silap. Perpenjuru bukan macam ni. Perpenjuru ni daripada hujung ke hujung. Sini. Lepas tu ke sini. Okey. Lepas tu yang ni pun sama juga. Okey. Yang ni pun sama juga. Okey. Kita ada dia punya perpenjuru. Okey. Tapi dalam kes ini, untuk poligon segitiga, dia tidak mempunyai perpenjuru. Okey. Maknanya pernyataan ini bukan semua poligon mempunyai perpenjuru. Hanya sebahagian sahaja. So kes ini maknanya dia merupakan satu pernyataan yang palsu. Sebab segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okay, kemudian dikata sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okey, sebahagian nombor kuasa 2 sempurna nombor bulat. Okey, 2 kuasa 2 kita dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. 5 kuasa 2 kita dapat 25. Ini makna kuasa 2 sempurna. Adakah dia adalah nombor bukan selain nombor bulat? Dia merupakan semuanya adalah nombor bulat. So maknanya kat sini sepatutnya dia guna perkataan semua. So bila dia guna perkataan semua, maka barulah dia jadi satu pernyataan yang benar. Tapi dalam kes ini dia menggunakan perkataan sebilangan menyebabkan pernyataan ini jadi salah. Okey, menyebabkan pernyataan ini jadi salah. So bila salah, jawapannya adalah palsu. Sebab semua nombor kuasa 2 sempurna merupakan nombor bulat. Okey, tidak ada istilah kuasa 2 sempurna merupakan nombor bukan nombor bulat. Okey, yang ketiga, dikata apa? Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Okey, nombor genap. Nombor genap ni apa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dia kata mempunyai faktor perdana. Okey, macam manakah bentuk faktor perdana? Okey, contohnya 2 kan. 2 boleh bahagi dengan 2, 4 boleh bahagi dengan 2, 6 boleh bahagi dengan 2, 8 boleh bahagi dengan 2, 10 boleh bahagi dengan 2. So, maknanya semua nombor bulat boleh dibahagi, nombor genap boleh dibahagikan dengan 2. So, boleh mempunyai faktor perdana. So, betul lah. Okey. Dan yang terakhir, sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Okey, paksi Y ni macam ni. Okey. So, ini paksi Y, sini X. So, dia kata ada sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Betul lah, sebab ada garis lurus yang tidak memintas. Contohnya macam ni kan. Garis lurus ni macam ni, dia tidak memintas garisan
Y. So maknanya benar. Okey. Baik. Yang berikutnya, okey, yang ni praktis, praktiskan diri. Okey, sebelum kita pergi kepada yang berikutnya, cikgu nak bagi kamu tugasan, kamu cuba selesaikan. Okey, praktiskan diri. Hari ni berapa bulan? Okey, hari ni kita tak payah bagi banyak, kita tak payah masuk banyak. Kita berhenti kat sini. Okey? Cuma kita buat kesimpulan sikit. Okey, tadi kita dah tengok satu bagaimana kita nak tentukan. Okey, bagaimana kita nak tentukan sama ada ayat tersebut merupakan ayat pernyataan ataupun bukan. Okey, ayat pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, yang kedua, kita lihat juga bagaimana kita nak tentukan dia punya kebenaran. Okey, kebenaran sesuatu ayat pernyataan. Sama ada ayat tersebut adalah merupakan ayat yang benar ataupun ayat tersebut merupakan ayat yang palsu. Menerusi dua kaedah. Okey, satu menerusi operasi matematik. Okey, yang kedua menerusi pernyataan itu sendiri. Okey, pernyataan tersebutlah. Okey, so dua benda ni kita dah lihat tadi. Jadi yang seterusnya cikgu nak kamu cuba selesaikan latihan ini. Praktiskan diri 3.1A. Hari ni 22 hari bulan 3 2021. Okey, so cuba selesaikan soalan nombor 1. Ini tak banyak salin soalan. Okey, soalan A, B, C, D, E. Buat je semua, tak ada masalah. Sebab jawapan dia pun tak panjang kan. Okey, kemudian soalan nombor 2. Cikgu nak kamu cuba soalan A, C, E. Dan soalan 3, soalan B, D. Okey, itu sahaja. Dan kita akan bincangkan nanti di dalam kelas kita yang berikutnya. Okey, hari apa? Kelas kita yang berikutnya. Okey, kita tengok jadual. Kelas kita yang berikutnya adalah pada hari Khamis. Okey, so hari Khamis tu cikgu ada mesyuarat. Jadi nanti kita atur balik macam mana kita punya jadual supaya tidak terganggulah dengan kita punya pembelajaran nanti. Okey, so yang pertama cuba siapkan terlebih dahulu tugasan yang cikgu berikan. Nanti insya-Allah hari Khamis ni kita akan sesuaikan masa, kita akan bincangkan. Okey, jawapan dia dan kita akan masuk kepada subtopik yang berikutnya. Okey, iaitu berkaitan bagaimanakah kita nak menafikan sesuatu pernyataan. Okey, kita nak kata pernyataan yang palsu, kita nak jadikan dia benar. Pernyataan yang benar, kita boleh jadikan dia sebagai satu pernyataan yang palsu. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya? Syahmi, Wahid? Tak ada So kalau tak ada maknanya kita boleh berhenti di sini. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah